Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Anda bersama-sama saya di dalam program Bina Upaya Guru, dan untuk pengetahuan penonton semua, di program inilah kita nak melihat kepada kemejadian guru-guru di Malaysia, laluan mereka, hala tuju kerjaya mereka. Tidak kiralah guru-guru ini mereka yang bertugas di bilik darjah ataupun mereka bertugas sebagai pensyarah atau di bahagian pentadbiran. Sebuah lagi episod, satu lagi topik baru yang kita nak bincangkan bersama-sama dengan anda. Dan menariknya hari ini kita akan bercakap berkaitan dengan undang-undang, tetapi bukanlah kita undang-undang yang nak menjadi peguam tu. Kita nak bercakap mengenai literasi undang-undang guru. Dan bagi membincangkan topik kita pada hari ini, tetamu saya hari ini saya ingin persilakan Puan Farhana binti Rabidin yang merupakan penasihat undang-undang Unit Undang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Puan Farhana. Terima kasih. Terima kasih Puan kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Agak unik ya Puan, kerana hari ini kita akan kaitkan undang-undang itu dengan guru-guru di Malaysia atau kita panggil sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin tanyakan soalan yang pertama ya Puan ya. Kita sedia maklum kita nak memastikan pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan ini dilengkapi dengan pelbagai kemahiran, pelbagai pengetahuan, dan pasti ada usaha-usaha yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh KPM untuk memastikan pegawai perkhidmatan pendidikan atau kita panggil PPP ini, mereka ini berada di tahap kompetisi yang tinggi, yang terkini, yang berkualiti tinggi. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan secara ringkas apa antara usaha yang telah dilaksanakan oleh KPM. Silakan Puan Farhana. Okay, terima kasih Nisa. Sama-sama. Okey, pada mulanya KPM lebih menjurus kepada kompetensi profesional guru itu sendiri. Baik. Dalam itu kita melihat ada satu kelompangan di mana literasi undang-undang ni bukanlah satu modul untuk guru. Baik. Jadi mereka berada di lapangan dan apabila mereka bertugas, tiba-tiba mereka disaman sebagai contohnya. Baik. Jadi apabila seorang guru dalam menjalankan tugas rasminya disaman, tentunya mereka terkejut kerana mereka tidak didedahkan dengan undang-undang dalam ketika mereka berada di institut perguruan contohnya. Jadi di situ kita nampak satu kelompangan. Memang terdapat satu keperluan yang sangat mendesak untuk membina upaya guru dalam literasi undang-undang. Jadi itulah mulanya KPM membuat satu slot khusus untuk literasi undang-undang dalam profesional untuk mereka sebagai satu dalam pra-perkhidmatan dan juga yang dalam perkhidmatan juga. Jadi program literasi undang-undang untuk guru ni direka khusus dan dia sebenarnya adalah usaha KPM untuk memastikan pegawai perkhidmatan pendidikan sama ada guru di lapangan dan guru di KPM sendiri dilengkapi dengan kefahaman tentang undang-undang dalam tugas seharian mereka. Objektif program ni memang sangat jelas. Kerana kita mahu meningkatkan pemahaman pegawai perkhidmatan perundangan iaitu guru-guru ini tentang apa yang dibenarkan, apa yang ditegah, apa yang undang-undang tegah dan membolehkan mereka bertindak mengikut ketetapan undang-undang itu sendiri. Satu lagi lah untuk mengubah persepsi individu yang menganggap undang-undang ni sebagai suatu yang sangat kompleks dan digeruni. Bila sebut undang-undang, masyarakat umum akan berpandangan tak faham. Ya, saya pun takut. Tak pasti. Adakah betul benda ni? Jadi kita akan turun ke lapangan melaksanakan program ini bersama guru-guru dan mereka boleh bertanya soalan lah kepada kami. Apakah masalah yang mereka hadapi di sekolah, sama ada benda ni boleh dibuat, tidak boleh dibuat, sekiranya benda ni berlaku, apakah tindakan seterusnya. Itulah. Jadi dengan adanya pengetahuan asas berkaitan undang-undang, tidaklah mereka buntu sekiranya mereka berada di dalam situasi-situasi yang tidak diingini. Baiklah, bagaimana dengan unit undang-undang itu sendiri? Apa antara perancangan yang telah dilakukan oleh unit undang-undang untuk menyampaikan literasi undang-undang, informasi berkaitan undang-undang kepada guru-guru di Malaysia? Okey, setakat ini sebab program ini pun baru bermula, pada tahun 2021 mereka telah mengadakan webinar. Webinar literasi undang-undang secara online. So seluruh Malaysia, semua guru-guru boleh masuk. Ramai sangat guru yang masuk pada ketika itu dan pegawai saya yang menyampaikan webinar ni, selepas habis beliau menyampaikan webinar tersebut,
Soalannya bertalu-talu. Memang kita nampak memang guru-guru ni dahagakan ilmu dan kefahaman tentang undang-undang. Jadi daripada soalan-soalan tu kita ada pula seminar yang kedua pada tahun 2022. Tapi seminar yang kedua tu dia sehala, dia tidak ada interaksi sebab dia disiarkan sahaja. Jadi kita tak dapat kutip isu di lapangan. Jadi dengan adanya kedua-dua program tu, kami dah nampak memang bagaimana nak membentuk modul untuk program literasi undang-undang yang akan secara khusus untuk pra-perkhidmatan terutamanya dan juga yang dalam perkhidmatan. Jadi pengetahuan undang-undang bagi PPP ni memang sangat penting. Terutama sekali guru, mereka mempunyai hubungan langsung dengan murid yang merupakan kanak-kanak. Kan? Jadi kanak-kanak ni dia memiliki hak dan perlindungan yang tertentu di sisi undang-undang berbanding dengan orang dewasa. Kita orang dewasa atas 18, kita ada hak mengundi. Mereka ada perlindungan tertentu. Jadi guru ni bukan sahaja bertanggungjawab untuk mendidik di dalam sekolah, tapi lebih daripada itu. Undang-undang menetapkan bahawa guru ni sebenarnya adalah ibu bapa gantian kepada murid tersebut apabila murid berada di sekolah. Dan apakah tanggungjawab dan peranan ibu bapa gantian ni, itu yang kita nak fahamkan kepada guru, sebab dah ada kes mahkamah persekutuan. Jadi konsep dia ialah konsep Latin sebenarnya yang namanya ialah in loco parentis kan. Jadi mereka tahu loco parentis, tapi apa itu loco parentis? Itu yang kita akan kupas dalam program tu nantilah. Betul. Jadi sebenarnya berdasarkan daripada soalan yang diterima bertalu-talu, pastinya kita tahu sebenarnya guru-guru ini banyak perkara yang tersimpan di fikiran mereka yang mereka sebenarnya nak tahu jawapan kepada permasalahan tersebut. Baiklah, kita akan teruskan perbincangan kita selepas ini. Kita rehat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya dan Puan Farhana membincangkan berkaitan dengan program literasi undang-undang guru, dan berdasarkan apa yang Puan Farhana dah kongsikan dengan kita sebelum ini, saya agak tertarik dengan program ini di mana objektifnya untuk memberikan pengetahuan kepada guru-guru berkaitan dengan undang-undang yang boleh berguna dan bermanfaat kepada mereka. Saya pasti ramai juga ingin tahu, manakala program ini agak baru lagi dijalankan. Mungkin Puan boleh huraikan dengan lebih lagi berkaitan dengan program literasi undang-undang khusus untuk guru-guru di Malaysia. Silakan Puan. Okey. Terima kasih Nisa. Yang pertama yang saya nak tekankan ialah program literasi undang-undang ini sebenarnya dia hendak mencelikkan guru kepada undang-undang itu sendiri. Kami bukannya nak mengajar undang-undang kepada peguam. Kan? Jadi kita punya kumpulan sasar ialah guru. Jadi apa yang guru perlu tahu berkenaan dengan undang-undang. Jadi itulah tujuan utama dia, iaitu mereka akan didedahkan berkenaan dengan kekangan-kekangan dalam undang-undang itu sendiri, dalam menjalankan tugas seharian mereka di dalam bilik darjah. Apakah kekangan yang dalam undang-undang, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh undang-undang itu sendiri, yang mana dia akhirnya boleh mempunyai keupayaan untuk menggunakan alat dan teknik undang-undang itu untuk memperbaiki diri sendiri dan masyarakat sekeliling. Contohnya apa? Bila kita faham prinsip kontrak, kita tahu bahawa dalam kerajaan, sebagai pegawai kerajaan, ada akta kontrak kerajaan. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya menandatangani kontrak. Jadi kita akan terangkan daripada sudut itu. Jadi begitu juga dalam bentuk TOT, contohnya apa itu kecuaian. Jadi kita akan dedahkan kepada guru-guru ni kes-kes kecuaian yang kita telah tangani, memberi contoh. Jadi dalam itu mereka akan nampak, okey, kalau saya kena buat sebegini, saya kena buat sebegini. Dia jadi lebih terdedah sebab selalunya hanya guru yang disaman saja tahu apa yang berlaku pada dia. Dia yang kena turun naik mahkamah. Tapi guru-guru lain di Malaysia tak tahu tentang kejadian tu. Jadi bila kita dedahkan kepada mereka, semua akan dapat maklumat. Maksudnya semua orang tahu untuk ni kita kena buat begini. Kalau untuk begini, contoh dah ada kan kontrak dengan TOT. Satu lagi macam contoh apabila mereka sendiri berkontrak dengan kerajaan, apabila mereka melanjutkan pelajaran kan, dan mereka perlu kembali berkhidmatlah dengan dalam tempoh tertentu mengikut program tu. Jadi
bila berlaku pecah kontrak bagaimana? Tentu sahaja pejabat saya akan menuntut tindakan saman akan dikemukakan oleh kerajaan kepada guru. Jadi mereka kena tahu. Maknanya bila you melanjutkan pelajaran buat sarjana ataupun PhD, ada dia punya implikasi dia. Kan ikatan tu. Jadi itu salah satu daripada contoh yang kita nak terapkan kepada mereka. Jadi mereka faham dan tahu dan program ni pada saya sangat baik kerana dia memberi kefahaman kepada guru. Jadi dia dapat daripada sumber yang betul. Sumbernya ialah kami. Dia takut dia baca dalam surat khabar, dia baca kat sana ataupun dapat dalam Facebook, dalam media sosial. Jadi nanti dia dapat yang tak betul dan apa yang dia buat tu sebenarnya tak bercanggah dengan undang-undang, tapi sebenarnya dia bercanggah dengan undang-undang. Kita tak nak akibat yang begitulah. Betul. Nanti akan mendatangkan akibat yang lebih buruk pula kepada individu tersebut. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan lebih lanjut bagaimana dengan sambutan memandangkan program ini baru lagi diadakan dan sebelum ini pun kita dapat tindak maklum balas yang dengan soalan-soalan dan sebagainya. Bagaimana dengan sambutan program yang diadakan sebelum ini? Memang sambutan dia sangat menggalakkan dan boleh dikatakan selepas itu pejabat saya sendiri menerima panggilan telefon lah apabila mereka menghadapi masalah undang-undang, dia akan call dan tanya bagaimana. Jadi yang itu kita akan direct kepada mereka satu persatu kan. Jadi hanya kepada skop mereka sajalah, tapi yang lain takkan dapat ilmu tu. Jadi itu yang kita nampak sebenarnya banyak di lapangan tu masih boleh saya guna perkataan kelabu kan, tak berapa jelas tentang undang-undang lah sebenarnya. Sebab undang-undang ni pun ialah kerja peguam sebenarnya. Kita tidak mengharapkan guru-guru tiba-tiba faham undang-undang sebagaimana kami belajar di universiti, tapi kita nak bagi satu pemahaman untuk mereka melaksanakan tugasan. Itu yang paling penting. Sekurang-kurangnya pemahaman asas itu ada. Jadi sekiranya mereka berada dalam situasi yang tidak diingini, mereka tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Setuju tak Puan bila saya katakan apabila mereka mempunyai pengetahuan asas, sekurang-kurangnya mereka boleh membantu diri mereka sendiri untuk mengelakkan diri mereka berada di dalam situasi yang tidak diingini. Betul. Jadi ini bermakna asas itu penting. Asas itu daripada asas penting. Itu boleh berkembang lagi, boleh belajar lagi. Jadi itulah fungsi program literasi undang-undang yang kita sedang bincangkan di sini pada hari ini. Saya kira ini adalah satu perkara yang sangat-sangat bagus kerana dalam kehidupan seharian kita, tidak kiralah mungkin guru atau Nisa sendiri ada perkara yang kita sentiasa tertakluk kepada undang-undang di negara kita maupun tertakluk pada undang-undang berkaitan dengan pekerjaan kita kerana kita berurusan dengan orang. Betul tak Puan? Betul. Baiklah, kita akan berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM selepas ini. Masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Topik kita hari ini literasi undang-undang guru, dan Puan Farhana telah kongsikan secara secara umumnya berkenaan dengan literasi undang-undang. Dan bagi seseorang pegawai Perkhidmatan Pendidikan itu sendiri Puan, apa antara skop undang-undang yang perlu mereka tahu secara asasnya? Silakan Puan. Terima kasih Nisa. Secara asasnya mereka perlu tahu bahawa undang-undang di Malaysia ni terbahagi kepada dua cabang. Baik. Cabang pertama undang-undang sivil, yang kedua undang-undang jenayah. So civil sebagaimana yang saya sebut tadi berkenaan dengan kontrak, berkenaan dengan tort kan. Di situ apabila berlaku apa-apa kecuaian perbuatan kita ataupun peninggalan daripada pihak kita, omission, jadi individu yang terkesan dengan perbuatan kita tersebut berhak menuntut di mahkamah sivil. Dia akan mengambil tindakan saman guaman. Kita disaman secara plaintiff dan defendant. Okey. Manakala undang-undang jenayah pula dia bertujuan menghukum pesalah berkenaan dengan kesalahan jenayah. Yang itu kita semua tahu ada kanun kesiksaannya, ada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Akta Dadah Berbahaya, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak. So, jadi ini semua adalah contoh-contoh undang-undang jenayah yang mungkin kita sebagai masyarakat umum selalu dengar dalam surat khabar kan. Jadi ada dua cabang tersebut. Jadi dalam kes jenayah pula, mangsa tidak mengambil tindakan terhadap kita di mahkamah jenayah. Tindakan pendakwaan itu bagi kesalahan jenayah akan dibuat oleh pendakwa raya. Pendakwa raya akan mewakili negara dan mereka lah yang akan memulakan
tindakan undang-undang terhadap pesalah, Baik. bukannya mangsa. Jadi sebagai guru, pegawai perkhidmatan pendidikan, kita dalam menjalankan tugas mereka di lapangan ni, kita berharap mereka faham dua cabang undang-undang ini. Dia sangat penting untuk difahami. Satu, tindakan yang boleh melibatkan kerajaan disaman. Sekiranya kalah, kerajaan kena bayar ganti rugi kepada plaintiff. Manakala satu lagi perbuatan di mana mereka sendiri mungkin didakwa atas kesalahan individu. Dan itu antara mereka dengan negara dah. Ya. Kerajaan tiada dalam kes tu. Dia kena menjawablah kepada benda. Contoh, jika berlaku kesalahan pecah amanah, kan, maka laporan polis dibuat dan dia akan didakwa lah. Jadi tak ada kena-mengena dengan kerajaan di situ. Itu secara individu. Baik, saya pasti dengan penggunaan sosial media sekarang ni banyak perkara yang berlaku berkaitan dengan undang-undang berkaitan dengan sosial media. Bagaimana dengan undang-undang yang ke arah sosial media ini? Okey, social media ni, yang pertama saya nak jelaskan di sini satu, masyarakat sentiasa memandang bahawa ini adalah media sosial. Tapi kita kena ingat media sosial ni hanyalah sama juga macam media biasa. Tetapi apa yang kita tak boleh buat di luar daripada, boleh saya gunakan perkataan online dan offline apa sahaja yang kita tidak dibenarkan buat di luar offline, kita juga tak boleh buat online sebenarnya. Jadi tidak ada pembahagian yang khusus antara offline dan online. Dan yang penting sekali ialah mungkin kita akan tahu bahawa media sosial ni dia ada akta komunikasi dan multimedia. Dan juga ada akta-akta lain seperti kanun keseksaan itu sendiri, akta mesin cetak dan penerbitan, akta rahsia rasmi dan juga akta hasutan. Yang itu kita kena faham. Akta hasutan tidak bercakap berkenaan dengan online. Tidak begitu sebab apa sahaja yang kita cakap, kita buat online, dia sama je dengan offline. Ada kesan dan akibatnya sekiranya kita melakukan satu kesalahan. Ya, betul. Baik. Kalau dalam kalau dalam akta komunikasi dan multimedia, dia sangat spesifik sebab dia kata menggunakan perkhidmatan telekomunikasi, tak boleh menghina orang contohnya. Itu satu sebab dia memang akta komunikasi dan multimedia. Tapi dalam akta kanun keseksaan, dia offline online sama sahaja. Sebab dia akta yang bersifat general, yang bersifat umum. Baik, jadi diharapkan lebih jelaslah dengan penjelasan ini supaya tidak ada lagi, saya tidak tahu, sebenarnya tak boleh buat macam ni. Supaya kalau boleh bukan saja guru-guru, pegawai perkhidmatan pendidikan, malah seluruh rakyat Malaysia juga perlu celik dengan asas undang-undang. Sebenarnya kita nak bincang banyak lagi sebab topik ini topik yang sangat menarik, tetapi kita kesempatan masa, jam tu ya puan, cemburu betul dengan kita. Jadi kita akan tiba di penghujung rancangan. Sebelum itu saya ingin minta puan untuk kongsikan apa antara harapan puan berkaitan dengan program literasi undang-undang guru. Silakan. Terima kasih Nisa. Nisa pun sebut, saya tidak tahu yang saya tidak boleh buat. Jadi sebagaimana kita tahu, alasan tu tidak cukup untuk membebaskan diri kita bahawa ia merupakan satu kesalahan. Tak boleh. Jadi harapan saya ialah kepada semua guru-guru yang berkesempatan dan jika ada webinar ataupun simposium ataupun seminar, sila hadir. Kalau ada kursus yang memang diuntukkan, hadir supaya lengkapkanlah diri kita dengan ilmu undang-undang ni. Dia bukan hanya untuk kita sebagai guru sebenarnya, tapi sebagaimana yang Nisa cakap, kita sebagai insan yang berada dalam negara yang dikawal dengan perundangan. Jadi kita perlu melengkapi diri kita sebanyak yang mungkin. Jadi kita tahu apa yang kita buat itu dibenarkan ataupun tidak oleh undang-undang. Kerana implikasi dia berat. Apabila sesuatu perbuatan tu tidak dibenarkan oleh undang-undang, dia membawa implikasi sama ada tindakan guaman ataupun tindakan pendakwaan. Dan akibatnya sebagaimana kita tahu besarlah. Jika jenayah melibatkan hukuman penjara, denda. Manakala untuk guaman pula nanti dia akan melibatkan ganti rugi yang kita perlu bayar kepada pihak yang telah terkilan dengan perbuatan kita. Betul tu puan, dan saya pasti apabila kita berada dalam situasi yang tidak diingini, lebih-lebih lagi berkaitan dengan undang-undang, bukan diri kita saja terkesan, malah orang sekeliling, ahli keluarga dan
sebagainya. Jadi penting untuk bukan sahaja guru-guru, rakyat-rakyat Malaysia juga perlu ada literasi ataupun celik ilmu terhadap asas undang-undang seperti yang Puan sebutkan. Saya suka tadi bila Puan sebutkan tidak cukup untuk membebaskan kita daripada satu-satu kesalahan ataupun kes yang telah disabitkan kepada kita. Bila kita sebutkan, saya tak tahulah tak boleh buat kerana undang-undang telah wujud, telah ada. Jadi itu sebenarnya jatuh kepada tanggungjawab kita sebagai individu untuk ambil tahu, untuk cakna dengan undang-undang dan juga segala pelarasan yang ada di negara kita. Siapa saja kita, sama ada sebagai guru, pegawai perkhidmatan pendidikan, sebagai saya, pengajar TV dan juga rakan-rakan sekerja, penting untuk kita tahu asas undang-undang di negara kita. Baiklah, memandangkan waktu kita telah pun suntuk dan kita telah pun tiba di penghujung Bina Upaya Guru, ingin saya ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan saya hari ini, Puan Farhana binti Rabidin yang merupakan penasihat undang-undang Unit Undang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi berkongsi dengan kita pada hari ini berkaitan dengan literasi undang-undang guru. Terima kasih penonton di rumah kerana menonton hingga ke akhir rancangan. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puan.